Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, pencinta kebenaran, tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi Jumaat yang mulia ini, 2 Rabiul Tsani 1444 bersamaan dengan 28/10/2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27. Ayat yang diberi untuk dibincangkan iaitulah ayat 10, 11, 12 dan 13. Dia bagi pendek. Dia pembahagian dia tak sama, kadang panjang, kadang pendek. Kita pun ambil lah apa yang disusun oleh penyusun kitab ni. Yang pendek tu bagus, kita boleh cerita panjang. Yang panjang kita bekerja-kerja mencari nak habiskan masa. Baik para jemaah sekalian, tajuk kita dalam ayat 10 hingga 13 ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa direndahkan bumi ini untuk manusia duduk di atasnya dengan pelbagai-bagai sumber makanan dari buah-buahan dan bijirin dan pelbagai lagi nikmat yang Allah anugerahkan. Maka manakah nikmat yang kamu dustakan, wahai manusia? Yani Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, aku buat kepada kamu bumi untuk kamu duduk di atas dia. Kalau bumi rata saja, kita pun tak seronok, sama je. Maka dia buatnya bukit bukau, lorong-lorong di celah-celah bukit. Mari manusia zaman kita hari ni tak pandang dengan naik bukit, dia tebuk bukit masuk. Nama dia terowong. Kena terowong, masuk dalam bukit kita. Maknanya Allah SWT ciptakan kita pun duduk molek-molek di bawah ni, pergi cari atas bukit. Konon-kononnya nak pergi berehat di tanah tinggi mana-mana. Berehatlah kita. Allah Ta'ala buat kepada kita sungai, air-air, tumbuh-tumbuhan, semuanya ini Allah nak kita bersyukur di atas nikmat yang dianugerahkan itu. Kalau tak syukur, jadi penderhaka, maka tunggulah saat kehancuran, saat dibinasakan, atau Allah biarkan di dunia, dia akan ambil tindakan di akhirat. Na'udzubillah. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian, terjemahan dan huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi nombor 1188,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tafsir terjemahan ayat apa yang disebut wal arda wada'aha lil anam, dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain menumpang sama. Siapa dia makhluk lain? Hayawan-hayawan boleh tumpang duduk di atas bumi, maka itu kerja mereka. Munasabatul ayah, munasabah susunan ayat ini macam mana? Lamma zakara in'amahu, dalam ayat lepas Allah Ta'ala sebut tentang dia beri nikmat. Nikmat itu yang menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Orang tak ada kuasa tak boleh nak bagi nikmat kepada orang. Maka Allah Ta'ala sebut dia angkatnya langit dan dia berinya keadilan kepada manusia di bumi ini supaya kita berlaku adil, comel hidup. Maka daripada langit turun ke bumi. Zakara ala zalikal wajh, Allah Ta'ala sebut pula lawan per langit itu bumi ataupun gu pasangan langit, nama dia bumi, langit dan bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut bumi, selepas disebut langit, ba'da'an wassata, Allah Ta'ala sebut di tengah-tengah tu maqamata bihi, tertegaknya langit dengan bumi ini dengan apa? Dengan keadilan. Jadi kalau nak beritahu bumi berlakulah keadilan, merintahlah dengan tulus, dengan penuh amanah dan integriti. Jangan duk kira kita dapat kuasa boleh meraih mengauk keuntungan dunia. Dengan kuasa yang kita ada, kita boleh buat apa saja, melindungi kedudukan, berselindung di sebalik pakaian rasmi. Kita boleh ambil hak-hak orang lain, kita kata tidak. Maka ayat ini tambihan ala syiddatil inayati wal ihtimam. Ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita betapa Allah yang menciptakan manusia dan Allah Ta'ala ambil berat tentang keperluan manusia. Kalau Tuhan cipta hajat manusia, dia tak bagi rezeki makan, mati juga. Tapi Allah buat kita disediakan tempat, disediakan menu yang boleh dimakan dan boleh digunakan. Kita kata alhamdulillah. Faqala ta'ala, maka ayat yang kita baca ini, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tengok tafsir kata wal arda khafadaha ar-rahman, Allah Ta'ala rendahkan bumi. Wa watta'aha li khalqihi, Allah Ta'ala sediakan bumi ini untuk sebahagian makhluk duduk di situ. Siapakah makhluk? Al-anam. Al-anam, kalau kita nak kira bahasa betul al-anam, mana orang? Ramai ke orang nama Khairul Anam? Ada ke tak ada? Ada kawan awak Khairul Anam, manusia sebaik-baik manusia. Nama itu tidak digalakkan.
Dia panggil nama yang menunjukkan kepada tazkiyah. Kita kata dia ni sebaik-baik manusia. Betul ke? Sebaik-baik manusia ni Nabi je, sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh kata sebaik-baik manusia. Kita tak tahu apa kesudahan dia, kita tak tahu apa perangai dia. Maka nak kata sebaik-baik manusia tidak tepat, tidak kena. Itu dia panggil nama menunjukkan tazkiyah. Nama macam kita bersihkan orang itu seolah-olah. Jadi ada juga orang kata kita doa tu, kita kata kalau doa lain, ini kamu dah bagi setijil kepada dia. Baik, qala al-Mawardi rahimahullah, dia kata fil anami salasatu aqawil. Al-kalimah al-anam saja, manusia itu, anam tu ada 3 huraian ulama. Yang pertama an-nas, manusia saja. Allah tak jadikan bumi ini untuk manusia saja. Bangunan yang kedua al-anam ay al-insu wal jin, manusia dengan jin. Sebab jin duduk atas bumi, ke duduk lain atas bumi juga. Yang ketiga annal anam, maksud al-anam itu semua makhluk-makhluk min kulli dhi ruhin, makhluk yang bernyawa. Manusia, jin, lembu, kambing, gajah, semut bernyawa tidak? Maka itu masuk al-anam. Itu kata-kata di para ulama. Semua kumpulan itu adanya tokoh-tokoh ulama tafsir yang menyokong dia. Jadi kita kata bolehlah, kalau kita nak ambil semua, ambil lah. Allahu Akbar. Jadi dia kata al-anam sini bukan orang saja, makhluk. Qala Ibn Ashur wada'aha ay khafadaha lahum, Allah Ta'ala letak di bawah, maknanya bumi di bawah kaki kita. Ke ada bumi atas kepala? Bumi bawah kaki. Sebab tu dia kata khafada, mana kita letak di bawah, awak duduk atas dia. Ja'alaha tahta aqdamikum wa junubihim, tahta aqdamihim wa junubihim. Duduk di bawah tapak kaki, dia duduk di bawah body tubuh kita. Kita tidur, bumi di bawah. Supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ni mendapat manfaat daripada bumi dan segala perkara yang Allah sediakan kepada kita daripada sumber bumi. Maka jelaslah tadi kita dah bincang tentang wal arda wada'aha lil anam. Sebab tu penterjemah kita ni dia kata kegunaan manusia dan makhluk-makhluk lain. Sebab ada 2 tafsir, manusia, jin dan juga semua makhluk yang bernyawa mendapat manfaat daripada bumi. Jadi kalau kita ambil yang pandangan yang ketiga, merangkumi semua sekali, lengkap. Kalau kata orang saja, patut lembu duduk mana? Kambing duduk di mana? Jadi kita masuk belaka. Dia panggil, kita masukkan semua makhluk-makhluk itu, sesalah masalah kita insya-Allah. Ayat 11. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Tengok ni, Allah Ta'ala sebut pokok, dia sebut pula nama pokok. Kenapa? Sebab apa? Tengok ayat. Fiha fakihatun, terdapat di atas bumi itu pokok-pokok. Ai fil ardi anwa'ul fawakihil mukhtalifah. Atas bumi itu terdapat berbagai-bagai jenis pokok
wal alwan, dan warna-warna yang berbeza, warna dia pun berbeza, wat tu'um, rasa dia pun lain, war rawaih, dan juga bau juga lain. Tak usah kita ambil jauh-jauh, kita ambil buah rambutan. Buah rambutan sama ya, nama dia rambutan, ada bulu kat luar, tapi rasa dia lain-lain. Yang ni anak sekolah, yang ni ibu sekolah, ni anak pasti. Ada nama sekolah buah rambutan anak pasti ada. Contohlah macam-macam nama kan. Kalau naik tarah ke pergi siasat buah durian, lagilah dia punya nampak sama ya. Bang busuk belaka. Busuk ke sedap? Dia durian ni busuk bagi orang hok tak makan. Oh, kalau hok makan sedap lalu. Lepas tu orang lain bang pula lain macam. Tapi durian ni buahnya sama, berduri belaka, tapi rasa berbeza. Allah kata apa? Berbeza warna, bentuk, rasa, bau berbeza. Semua berbeza belaka. Jadi apa beza di antara fakihatun wal habbu? Tulis ni pelajar. Qala Ibn Ashur, dia kata al-fakihatu, kalau kata fakihah, buah-buahan, ismun lima yu'kalu tafakkuhan la quta. Nama buah yang kita makan sebagai buah, bukan dimakan seperti makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan orang makan nasi, gandum, itu makanan yang mengenyangkan. Tapi buah ni tafakkuh dengan kaf. Kalau tafakkuh, hak mengaji ilmu tu qaf. Tafakkuhan maknanya kita makan sebagai buah-buahan, bukan makanan asah yang mengenyangkan. Itu baik. Mustaqqatun min fakiha ka fariha. Jadi ambil daripada perkataan fakiha, iza tabat nafsuhu. Jadi apabila senang hati kita, boleh bercakap, boleh berbual. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, fazaltum tafakkahun. Fazaltum tafakkahun, kamu berseronok-seronok dengan dia. Li'anna akla ma yaladzu lil akili, kerana makanan, kita makan makanan yang lazat itu bukanlah satu benda yang daruri. Yang darurinya makanan yang mengenyangkan. Kita kena makan nasi bagi orang Melayu, mungkin Arab makan roti, tapi kalau tak makan buah tak apa. Pelajar-pelajar kita ni berapa hari dah tak makan buah? Ayah mari senyap-senyap. Tapi kalau tak makan nasi, macam mana agak? Pecah pinggir kat dapur, nasi tak ada. Alhamdulillah kata pelajar, walaupun pelajar kita duduk di asrama, tapi makannya tu insya-Allah ada, cukup. Tak cukup selera, payahlah nak ikut selera masing-masing. Sebab tu kita pergi di restoran, kedai makan, pergi sebuah kereta, ada ayah, ada isteri, ada mak, ada anak, lain-lain. Orang ni minta ayam goreng, orang ni minta sup, orang ni minta macam-macam nasi. Kita kata kalau nak macam tu, kereta kena ada 100 orang juru masak. Setiap orang itu dia mari minta apa dia nak lah. Tapi asas makanan yang mengenyangkan tu ada. Itu beza di antara tafakkuhan, maknanya makan seronok-seronok. Allah Ta'ala tak sebut dah dalam syurga ni makan nasi, tak ada. Tapi ini disebut makanan seronok, suka-suka saja. Innama yakunu fi halil binsat, kita makan. Baik. Kemudian Allah sebut wan nakhlu zatul akmam. Dan pokok-pokok kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Kenapa pula tu? Ai wa fil ardi syajarun nakhli. Di atas bumi ni ada pokok kurma, pokok tamar. Al-mughatta samarhu bil awiyati, yang buah dia ditudung dengan penudung. Ingat tak?
dia panggil mayang. Sebelum keluar tu dia duduk dalam sarung. Memperhati ke dia, belajar ke tidak ilmu sains apa dia panggil ni? Bahagia apa ni? Tumbuh-tumbuhan ni. Tengok, kita tengok. Yang ni duduk dalam mayang, yang ni duduk dalam buah, yang ni macam-macam dia punya cara. Jadi Allah Taala sebut, yang ni duduk dalam bekas, fatakhruju minha uzuq, kemudian keluarlah dia punya buah, tangkai dia, macam-macam. Ini kategori buah. Kata di ulama tadabbur, kenapa dia sebut buah tamar ni masuk dalam buah ke tidak? Masuk. Tapi kenapa Allah sebut khas wan nakhlu tamar? Tulis itu kerana orang Arab pada masa turun Quran ini, buah tamar itu di antara makanan dia, makanan rasmi dia. Orang Arab sekarang pun masih lagi menggunakan tamar, ada yang tak makan nasi. Bahasa pensyarah universiti Arab mari ke sini Malaysia. Anak pergi ziarah dia dekat hotel. Dia keluar dalam beg dia tu buah tamar. Sekilo keluar. Anak kata, kenapa ni Syekh? Makanan sini banyak, tak payah buat bekal. Dia kata, mu tak tahu, aku musafir banyak tempat. Kalau dia pergi ke Malaysia ni, kita kata senanglah. Banyak makanan mataim, restoran orang Islam halal boleh makan. Tapi kalau aku pergi negara kafir, yang hotel dia, restoran dia tak ada logo halal, maka dia makan buah tamar. Itu menunjukkan bahawa kurma itu selain daripada tafakuh, dia juga boleh jadi makanan. Kerana itu kurma termasuk dalam perkara yang boleh dibayar zakat fitrah. Nabi katakan minat at-tamri wal wasyair, kurma boleh, gandum boleh. Jadi kurma ni dia ada ciri keistimewaan khas untuk dia. Kita ni, bagi kita lah orang Melayu ni, kurma ni tafakuh. Makan suka-suka je, makan buat ubat, makan ambil berkat gitu ya. Tapi Arab jangan, dia makan sengoti. Dan jadi makan yang mengenyang bagi dia. Tu dia. Maka kita fahamlah di sini kenapa Allah Taala pisahkan di antara buah-buah dengan tamar, kurma diasingkan kerana dia kategori khas, mempunyai kedudukan khas di sisi orang Arab. Orang Melayu tak apa nak jadi. Baik. Kita berpindah kepada ayat 12. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Demikian juga terdapat biji-bijian ataupun dipanggil bijirin yang ada jerami serta daun. Maknanya macam beras, padi ada jerami, gandum pun ada juga, waraihan, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum, sedap bau dia. Tengok munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma zakara ma yuqtatu minal fawakih, Allah Ta'ala dah sebut di antara makanan yang mengenyangkan, wahwa fi ghayatit tul, ini menjadi makanan asas kepada manusia. Atba'ahul asla fil iqtiyat lin nasi wal bahaim, maka Allah Ta'ala sebut pula makanan-makanan yang menjadi asas makanan kepada manusia dan juga hayawan. Faqala, walaupun ayat ini pendek, Tuhan sebut pendek ya ayat. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Faqala zakiran samaratahu. Allah Taala sebut di sini kesan daripada
buah-buah itu, li'annahal maqsudatu bizzat, kerana kita bukan nak makan jerami, bukan nak makan tu, tapi kita nak makan buah dia. Mana kita tanam beras pun kita nak makan nasi, maka Allah Ta'ala bawa selalu. Wal habbu zul asfi, buah biji-bijiran yang ada jerami. Sebab apa dia sebut bijiran yang ada jerami? Lis. Dengar ni pelajar. Bijiran yang ada jerami. Ada beza tu. Wa fil ardi, ini tafsir Arab kata. Wa fil ardi al-hububul ma'kulatu. Di atas bumi ini tumbuhnya biji-bijiran yang dimakan. Kalburri, gandum, wasyair, bali, saya tambah wal urz, beras, dan seumpamanya lagi. Zawatul warq al yabis, dia ada daun dia yang kering. Wattibni, dan dia punya jerami itu ada. Maknanya buah ni manusia ambil dia punya buah, tapi jerami-jerami itu dimakan oleh hayawan. Maknanya kita ni berpakatlah bagi. Kalau hayawan makan nasi juga, penat kita. Nah, lembu pun nak makan nasi juga. Bahaya. Kita bagi ke dia jerami, kita makan beras. Ana tanya orang hok jaga gajah. Pernah tengok gajah? Pergi melawat dah zoo. Pergi dah. Kita kena buat lawatan melawat zoo sekali lagi. Tengok gajah. Dia kata gajah ni makannya dia sama beratnya dia, sama besarnya dia. Mana kalau dia besar dia 1 tan, 2 tan, kita kena sedia makan dia pula banyak pula. Sebab dia ikut saiz. Tak payah nak merah. Betullah kita kata kadang-kadang kita beli benda ni, ya Allah, macam perah gajah. Ibarat kata macam pelihara gajah. Gajah ni berat. Ya betul lah, kalau pergi ke zoo, orang ambil duit, tambah duit tiket tu banyak sikit, jangan duk marah lah. Nak kita tengok sangat benda. Orang nak beli makan dia benda hayawan tak cukup. Ni. Baik. Apa makna zul asfi? Zul asfi dalam terjemahan ni kata yang ada jerami serta daun. Jadi dalam tafsir Al-Adwa'ul Bayan dia kata zul asfi, ramai ulama mengatakan al-asfu waraquz zar'i. Dia panggil pokok tumbuhan yang ada tangkai, ada jerami itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang ada daun. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, maka jadilah tentera Abrahah nak serang Kaabah itu seperti daun kayu yang dimakan ulat. Kata ingat ni budak-budak ni. Jadi ada kata al-asfu at-tibnu, iaitulah jerami dia tu. Gitulah senangnya. Jadi ini adalah sifat kepada makanan yang mengenyangkan, seperti gandum, bali, beras, yang menjadi makanan asas kepada manusia. Baik. Warraihan. Raihan ni makanan siapa? Bukan nama penyanyi ni. Apa? Raihan. Raihan dengan makna bunga-bungaan yang harum. Tengok, ar-raihan saja panjang dibahas oleh ulama. Dia kata wafil ar-raihan ada beberapa bacaan. War-raihana, wal habba zal asfi war-raihana. Ada baca war-raihani, ada kata ar-raihanu. Panjang pula lah kalau baca bab qiraat ni. Kita break itu dulu. Kita pergi kepada huraian tafsir saja. War-raihan ai wa fil ardi ar-raihan. Atas bumi tu ada bunga-bunga yang harum, bang. Wa huwa an-nabtu zur raihatil jamilah. Tumbuh-tumbuhan yang boleh dibuat
bauan. Kita manusia ni suka bau sedap ke tidak? Suka. Jadi kalau kita tak mandi macam mana? Mari masjid tak mandi, bau pengah-pengah ni. Nak kena mandi dulu, kan? Mandi, pakai wangi-wangian. Mana kawan-kawan ada minyak wangi tu lesek ke kawan-kawan tu? Jadi raihan dia kata, ada ulama kata ikhtalafal ulama. Ada kata raihan, tulis pelajar. Raihan ni kullu ma taba rihuhu minan nabti. Tumbuh-tumbuhan yang baik bau tu nama dia raihan. Tak kiralah makannya apa. Orang panggil, sekarang ni orang panggil berah wangi lah apa benda kan. Serai wangi, wangi-wangi. Itu raihan. Dia ada yang mengatakan ar-raihan bermakna rezeki. Raihan ditafsir oleh sebagian ulama dengan makna rezeki. Jami al-arzaq, semua rezeki anak Adam itu raihan. Maknanya wal habbu zul asfi war raihan, biji-bijiran yang ada jerami, ada tangkai dia, dan semua jenis rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini ulama tafsir ni panjanglah dia bahas. Ada ulama kata raihan tu bauan, pokok-pokok wangi, bunga-bunga yang bau sedap. Ada yang mengatakan raihan dengan makna apa? Rezeki manusia. Semualah. Dalam hadis, tulis ada pelajar hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihanun fala yarud. Kalau orang bagi pada kita wangian, jangan tolak. Fa innahu khafiful mahmil. Ringan dia punya bawa, tayyibur rih, baunya sedap. Hadis ini rawahu Muslim. Maknanya kalau orang bagi kita wangian, kita kena ambil. Tapi kita pula kena insaf, kena sedar diri. Awak nak bagi wangian kepada orang tu, kena tahu benda tu wangi tu sedap. Ni hot 3 botol RM5, duk colek orang, menonye kawan tu. Dia panggil bau tok seh. Ada tak? Dia panggil wangi tok seh. Beli pasar pagi RM5 3 botol, pagi duduk colek orang di masjid. Jangan. Sebab pening kawan tu, sesak nafas. Jadi kita hok sedap-sedap bau ni boleh kita comor ke orang. Baiklah para pelajar sekalian, itu hadis Nabi kata, man urida ahli raih fala yarud. Kalau orang beri kepada kita raihan bau, kita jangan tolak. Hola tangan ambil. Kita nak hola mana? Kita hola tangan. Dia hola tangan, dia colek sini. Ada orang bagi sini, tak eloklah nak ambil kat belakang dah. Kita hola tangan gini. Cuma dia adalah beberapa isu. Dia raihan ni bau wangi. Tapi kalau kita nak makan tak boleh. Ada sebab tu setengah orang kata dia hola belakang. Hola sini. Tapi eloknya bagi tangan depan ni. Cik. Allahu akbar. Cerita wangian. Baiklah, kita tamatkan tafsir kita ni dengan ayat 13. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan, wahai umat manusia dan jin. Ini ayat pelik. Allah kata lil anam. Kemudian sampai ke sini dua pula jadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu. Siapa dia kamu ni? Kamu berdua. Tukadziban, yang kamu berdua dustakan, iaitulah manusia dan jin. Manusia dan jin. Disebut manusia dengan jin. Maknanya tadi kita dah sebutkan al-anam dengan makna manusia, manusia dengan jin, seluruh makhluk. Boleh pakallah. Cuma kenapa pula difokuskan kepada jin, tidak difokuskan kepada semua makhluk? Jawab pelajar. Jawab dia, kerana manusia dan jin ada taklif, ada tanggungjawab syarak yang mesti diselesaikan.
Manusia dengan jin ada taklif, mana ada tanggungjawab syarak yang kamu kena bertanggungjawab, akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik para jemaah sekalian, dalam surah ini tulis soalan. Dalam surah ini, surah Ar-Rahman ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada berapa kali? Siapa dia boleh jawab, dia bijak. Kita beri dia makan sarapan pagi hari ni percuma. Makan di kantin, jangan makan kedai. Berapa kali? Tak hitung lagi. Habislah cepat. Hitung segera. Sekejap lagi jawab. Siapa dia paling awal jawab, dia boleh makan nasi banyak. RM50 tidak ada lagi. Baiklah para pelajar sekalian, ada kisah. Tulis cerita. Diriwayat oleh Ar-Rabi' bin Ziyad Al-Harithi. Siapa dia ni? Gubernur Khurasan, penakluk Sijistan yang berani. Rabi' ni mari jumpa Sayyidina Ali, Khalifah. Dia kata, ya Khalifah, ya Ali, a'idni ala akhi Asim, bantu aku untuk nak menyelesaikan masalah adik-beradik aku nama Asim. Apa jadi dengan Asim? Dengar ni pelajar. Ali kata, fama balhu, apa masalah Asim awak tu? Kenapa? Dia kata, labisal aba'ah yuridun nusuk. Dia pakai baju hok lusuh dah ni, hok tak molek. Sebab nak pergi ibadat, tak mau campur dengan orang, tak mau kerja buat, duk betapa. Nak jadi tok wali, kata orang sekarang. Nak jadi wali dah dia ni. Ali kata, alayya bihi, bawa mari sini, aku nak tengok, nak bercakap dengan dia. Pergi ambil, panggil dia mari. Fa'utiya bihi mu'taziran. Dia mari pakai kain hak ni dipanggil izar, kain di bawah ni. Kemudian satu lagi helai kain, dia tuduk kelubur dengan kain, selimut dengan kain mari. Sya'sar ra'si wal lihyah, rambut dia bergoseng, orang Kelantan kata, tahu goseng? Kusuk masai. Cakap luar sikit. Orang luar kata kusuk masai, orang Kelantan kata bergeroseng. Boleh tulis ke tak tahu ni? Bergeroseng. Maknanya tak terurus lah, rambut penjerabah. Ali kata pelik ni. Fa'abasa wajib, muka dia pemasam. Ali ibadat konon. Bila Ali tengok, Ali kata, waihak, apa awak ni? Amastahyaita min ahlik, mu tak malu kau ke binimu? Pakaian serebeh lagu ni, rambut berserobeh, apa ni, tak terurus ni, mu tak malu ke binimu? Ama rahimta waladak, mu tak kesian ke anak-anakmu? Nak tunggu makan mu kau duduk bertapa dalam, tak duduk ibadat, tak kerja ni. Atarallah abahalakat tayyibat, Allah Ta'ala halalkan pada kamu benda-benda yang baik. Allah Ta'ala izinkan kamu gunakan perkara yang halal. Kenapa kamu pandai lekeh pada nikmat Allah Ta'ala? Mu tak ingat ke Allah Ta'ala sebut pada kamu? Ni Ali baca ayat ni. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbuzul asfi war raihan, sampai kepada ayat 22. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Ada lu'lu', ada mutiara, ada permata. Allah Ta'ala bagi pada nikmat pada kamu, mu tak ambil, duk main serebeh lagu ni. Ali marah juga. Jadi Ali baca surah Ar-Rahman ayat 10 hingga ayat 22. Tanda Allah Ta'ala beri pada kita ni perkara-perkara yang disebut tadi, liyabtazilu, supaya kita gunakan dia. Kemudian kita puji Allah, kemudian kita syukur pada Allah Ta'ala. Faqala Asim, Asim pun lawan Sayyidina Ali. Sedap juga dia. Dia kata, fama baluka fi khushunati ma'kalika wa khushunati malbas. Sayyidina Ali, aku tengok mu pemakai makanan yang biasa ya.
Makan roti kering gitu juga. Baju pun bukanlah baju megah macam pemimpin bukan Islam. Macam mana pula awak ni? Kenapa tak pakai baju macam apa ni? Maharaja Parsi Rom tu. Dia lawan Ali. Ali kata, "Waihak, apa awak ni? Inna Allah farada ala a'immatil haqqi an yaqduru anfusahum bi dha'afatin nas." Ali kata Allah Taala perintahkan kepada pemimpin-pemimpin jangan tunjuk mewah. Kita kena ambil kira rakyat miskin dalam negeri ni. Negeri aku ni rakyat miskin banyak, takkan aku nak pakai baju mewah. Jadi Ali pakai baju comel. Cuma bukan macam maharaja pakai. Jadi ini cerita bahawa Allah SWT nak ajar kepada kita, beri kepada kita kemudahan ini untuk kita gunakan, untuk kita pakai, bukan untuk dibuat tengok saja, tidak. Dan jangan kita mengharamkan benda-benda yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita tak nak ambil pun, semua ambil sikit-sikit untuk keperluan hidup. Jangan sampai peringkat duduk di masjid je, kemudian bila orang komen, orang tegur, dia kata awak ni benci dengan saya. Tidak. Baiklah para pelajar sekalian, maknanya siapa dia meninggalkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia di dunia, orang ini telah masuk dalam qabilit tasydid wa tanattu', mengkerah diri, orang panggil melampau dalam kehidupan. Tak boleh. Jangan. Tak semesti saya pakai baju comel-comel. Nak mari ngajar ni pakai kok lah, pakai tali tengkok. Dia panggil koci henda, orang Kelantan kata. Tahu koci henda? Ni kan henda naik basikal tu ada kunci sini. Tak payahlah koci henda. Tapi pakailah comel-comel sikit. Kita ada nikmat Allah beri. Kalau orang langsung tak ada baju, cerita lain. Baiklah para pelajar, mari kita pergi kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, tulis. Faedah yang pertama. Allah Taala sebut wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Ayat ini ulama usul al-fiqh dia kata apa? Annal asla fima 'alal ardi al-ibahah. Asal benda-benda yang ada di atas bumi ni harus kita guna. Tulis. Hatta yarida dalilun khasun bil man'i, sehingga datang dalil melarang. Kita kata semua benda atas dunia ni, atas bumi ni halal bakal. Kita boleh makan daun-daun, pucuk daun, tapi bila mari daun yang memabukkan, itu haram. Semua benda ni halal kecuali yang haram. Apa dia halal? Hayawan-hayawan yang ada ni kita boleh makan, kecuali hayawan yang diharamkan. Hak tu tak boleh. Itu dia punya kaedah dalam bab makan minum, dalam bab kerja buat, al-aslu al-halal. Sehingga mari dalil mengharamkan. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Taala jadikan kepada kamu benda ada atas dunia ni untuk kegunaan kamu belaka. Maklum Allah Taala tidak akan beri kata-kata nikmat itu dengan benda haram. Jadi sesalah kita. Maknanya kesimpulan daripada ulama usul dia kata apa? Annal asla, asal fima 'alal ardi, di atas muka bumi ini harus, kecuali mari dalil yang mengharamkan. Satu. Ada juga ulama kata tidaklah begitu. Asal dalam benda ni haram kecuali mari dalil yang menghalalkan. Pula ada yang mengatakan tafsil. Benda yang Allah Taala ciptakan untuk halal, benda baik maka itu halal, yang tak baik yang bagi mudarat itu haram. Maknanya betul adalah tu. Asal benda ni halal, sehingga datang tanda-tanda yang mengharamkan dia, baru kita tak boleh guna. Tapi dalam bab ibadat, tulis ni pelajar, dalam bab ibadat, asal ibadat itu tak boleh buat kecuali dalil yang mengharuskan. Saya nak semaya subuh hari ni 5 rakaat, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Hak dalil ada, semaya subuh berapa rakaat? 2. Itu je lah. Tak boleh reka-reka ibadat, tak boleh. Nak reka kereta terbang boleh.
Baik. Al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua. Tanda ni pelajar. Fiha fakihatun wan nakhlu. Di atas bumi itu ada buah-buahan dan pokok kurma. Ulama tanya, mal hikmatu? Apa sebab Allah Ta'ala sebut fakihah, buah, dengan nama dia, bukan nama pokok. Wa zikri nakhli, bila sebut pokok kurma, disebut nama dia bukan dengan pokok. Sedangkan semua tu pokok belaka. Tapi surah kata fakihah, buah-buahan. Wan nakhlu, kurma. Tengok ni pelajar, jawab dianya, nama buah disebut dengan nama buah. Dia tak sebut pokok. Kemudian disebutnya nakhil, kurma itu dengan nama dia, bukan dengan nama apa? Nama pokok. Kalau nama buah, nama dia tamran, tapi dia sebut nakhil itu pokok tamar. Buah lain dia sebut pokok, buah, dia tak sebut pokok. Itu beza. Celek mata sikit pelajar, kalau tidak pening awak nak tulis ni. Jawab dia, anna syajaratal inaba, pokok anggur, nak banding dengan buah dia hebat, pokok dia hina. Sebab apa pokok dia hina? Dia pak kecut. Pokok anggur ni mentah ya. Tak, kalau orang petani ni dia tudung, dia macam-macam, dia manja pokok tu, mudah kering. Tapi buah anggur, bila kita diambil buah anggur, kita jemur dia jadi zabib, tahan lama. Mari pula ke pondok mana-mana pula, jampi pula, kismis yang sudah ditiup oleh pelajar-pelajar tahfiz, naik harga pula. Naik harga tidak? Pandai. Sebotol RM5, RM15, tapi sudah dijampi berapa naik? Macam mana kalau PSD keluar, kismis minda PSD, kenapa? Nanti kita buat debat pula tak? Antara makanan sunnah dengan tidak sunnah. Debat sesi kedua nak buat. Baguslah. Mari debat apa ni? No SPM, kita tahu SPM. Tu hak pula. Baik, itu debat main-main ya, jangan ambil serius sangat ya, pelajar-pelajar kita ni. Jelaslah kepada kita. Baik, kalau nak ambil pokok anggur, pokok dia mudah kecut, mudah kering. Tapi buah dia tu tahan lama. Berbeza dengan kurma, buah tamar, pokok dia sendiri tu nakhil, orang kata daripada pucuk dia sampai ke akar semuanya berguna belaka. Itu beza. Maka Allah Ta'ala sebut wan nakhil, an-nakhla, pokok. Hak lain fawakih. Itu perbezaan yang disebut oleh para ulama kita tentang perbezaan. Kenapa Allah sebut wa fiha fakihatu wan nakhlu, padahal buah tamar itu masuk dalam fakihah. Tak. Nakhil, batang pokok tamar itu sendiri ada keistimewaan dia yang tersendiri. Dua. Yang ketiga, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satukah ya di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai manusia dengan jin? Hak mana satu? Tengok disebut di sini Rabbi. Lafaz Rabbi, Tuhan kamu, Tuan kamu, pencipta kamu, pentadbir kamu, yang menjadikan kamu, yang beri rezeki kepada kamu. Ayat ini isy'aram birrahmati, menunjukkan kepada rahmat Allah Ta'ala. Rabb, mana Tuhan cipta kamu, dia bagi rezeki pada kamu. Mu nak derhaka lagi? Nak dusta lagi? Jadi ayat ini mukhatabat, Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada jin dan manusia. Jin dan manusia, kalau kita tengok tadi dia sebut wada'a lil anam, tapi mari sini jadi jin dengan manusia pula. Kenapa? Sebab apa? Orang Kelantan kata apa?
Dah. Baik. Sebab apa Allah Ta'ala sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ba'da zikri hadzal adad min al-asya'. Allah Ta'ala sebut nikmat dia. Tengok tanda ni. Yang pertama Tuhan sebut ni, setelah dia sebut bumi aku buat pada kamu, buah-buahan aku beri kepada kamu, kemudian wangian diberi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah Ta'ala menyebut beberapa nikmat yang banyak dalam ayat ini, maka disebutnya ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, banyak lagi nikmat aku. Mu jangan ingat nikmat tu setakat ni je, setakat ayat 1 ni sampai ke ayat 12 je. Banyak lagi nikmat yang kita akan sebut. Dan hak tak sebut dalam surah ni banyak lagi nikmat. Di antara nikmat yang telah kita bincangkan, tanda ni pelajar, dalam surah tu An-Nahli. Ingat dalam surah An-Nahli dulu kita dah bincang panjang tentang nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini kena celek mata sikit. Faedah yang keempat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zukirat. Siapa nak jawab? Berapa kali Tuhan sebut dalam surah ini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Berapa? Bijak. 31 kali. Tulis 31 kali. Tengok pecahan dia. Tulis nombor 1. 8 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8 kali zukirat. Allah Ta'ala sebut selepas menyebut keajaiban makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, dia sebut 8 kali. Mana dia sebut makhluk-makhluk dia yang pelik, yang besar ni, Allah sebut 8 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu. Kategori yang kedua, tulis 7 kali. 7 kali Allah Ta'ala sebut selepas menyebut ayat-ayat tentang neraka. Dia sebut neraka jahanam dan huru-haranya, maka disebut 7 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ketiga, tulis nombor 3, 8 kali pula setelah Allah Ta'ala sifatkan jannataini, 2 syurga itu, dan penduduk-penduduknya sama dengan 8 pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? 8. Maka disebut 8 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 7 kali selepas neraka. Kenapa? Pintu neraka ada berapa? 7. Ingatlah. Tulis molek. 7 kali selepas disebut tentang neraka, maknanya pintu neraka tu ada 7. Abu-abu jahannam sab'ah. 8 kali lagi setelah dia sebut nikmat-nikmat syurga yang lain daripada yang pertama tadi. Banyak lagi nikmat. Ambil daripada ayat Quran, wa min dunihima jannatan, ayat 62, mana artinya siapa dia i'taqada, siapa dia beriktikad dengan keesaan Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala, sebagaimana 8 ayat yang pertama tadi, dan dia beramal dengan 8 ayat yang kedua ini, maka Allah Ta'ala selamatkan dia daripada 7 pintu neraka jahanam. Awak faham ke tidak? Ulang balik rakaman kita ni. Menarik dia punya perbahasan. Jadi ingat 8 kali 3 berapa? 24. 7 neraka 31. Tepat. Alhamdulillah. Jawapan kata 31 kali Allah Ta'ala ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jelas ke tidak? Oh, ngapuhlah budak ni. Balik contoh ni carah ke ayah. Dalam ayat ni ada 31 kali 3 pecahan. 8 setelah menyebut tentang makhluk-makhluk yang ajaib. 8 yang kedua setelah disebut tentang syurga jannatan yang pertama, kemudian 8 lagi pula untuk jannatan yang kedua, jannataini. Kemudian 7 selepas menyebut tentang azab neraka, maka jadilah 31
Artinya siapa dia berpegang, beriman dengan Allah Azza wa Jalla dengan 8 yang pertama, kemudian dia akan berhak menerima 8 yang kedua, iaitulah syurga-syurga yang dijanjikan oleh Allah. Maka dia akan selamat daripada 7 pintu neraka, wal'iyazubillah. Baiklah, sebagai yang terakhir, yang kelima, masih lagi dalam ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, anna kullama yaf'aluhu subhanahu, semua apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini iaitulah ihsan semata-mata, semata-mata belah kasihan, semata-mata anugerah yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada hamba-hamba dia. Kerana itulah setiap kali Tuhan sebut nikmat, maka dia ulang balik, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mu nak dusta lagi, mu nak derhaka lagi, mu nak tak dengar kata lagi, aku bagi 7 kali. Selepas bila? Selepas menyebut tentang neraka. Na'udzubillah. Dia ayat ini surah Ar-Rahman, iaitulah surah yang menyebut tentang nikmat Allah dengan pertanyaan 31 kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita untuk pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.